Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kementerian Keuangan telah mula mengagihkan peruntukan bagi projek-projek yang diumum dalam Belanjawan 2024 kepada pelbagai agensi berkaitan bulan ini. Kata Perdana Menteri, penyaluran peruntukan yang pantas itu bagi mempercepat projek terlibat tanpa perlu menunggu lebih lama untuk pelaksanaan yang berterusan. Pelaksanaan pelbagai bentuk program dan dasar diperkenal sebelum ini akan menjadi ukuran serta tumpuan kerajaan. Perdana Menteri berkata ia ke arah pelaksanaan program dan dasar secara lebih berkesan. Sehubungan itu, anggota pentadbiran khususnya menteri serta penjawat awam lain tidak seharusnya selesa dengan apa yang telah dicapai. Sebaliknya terus berusaha lebih keras untuk meningkatkan khidmat kepada rakyat. Kerajaan Persekutuan bersetuju dengan pelarasan tarif air bagi pengguna domestik di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa 1 Februari ini selepas mendapat permintaan dari semua negeri. Pelarasan itu, kata Perdana Menteri, diusulkan dalam mesyuarat bersama semua Menteri Besar dan Ketua Menteri. Selangor akan menyerap dan menanggung peningkatan kos bekalan air lebih sejuta rakyat negeri ini melibatkan 285,673 akaun air Selangor yang merupakan penerima air percuma melalui skim air Darul Ehsan. Menteri Besar memaklumkan susulan itu manfaat yang diterima bagi setiap isi rumah yang menerima skim berkenaan sebelum ini dengan anggaran RM11.40 sebulan meningkat kepada RM13 sebulan. Menteri Besar Kelantan menyifatkan pelarasan tarif air tidak akan membebankan pengguna. Sebelum pelarasan itu, kajian telah dilakukan dan kenaikan tersebut tidak ketara. Semakan pelarasan tarif bagi perkhidmatan air di Kelantan kali terakhir dibuat pada tahun 2013. Syarikat Pengendali Air di Johor Renhill SAJ bakal melaksanakan pelarasan tarif air baharu bagi kategori domestik berkuat kuasa 1 Februari ini. Pelaksanaan itu seperti mana yang diputuskan Kerajaan Persekutuan. Ketua Pegawai Eksekutifnya memaklumkan kali terakhir pelarasan tarif air di Johor ialah pada tahun 2015. Temerloh Titik Tengah Semenanjung TTTS yang terletak di Lancang merupakan satu lagi lokasi tarikan pelancongan di Pahang yang di-Pertuan Agong bertitah yang merupakan mercu tanda bersifat ilmiah yang boleh dijadikan rujukan semua rakyat di negara ini. Malah pembinaannya secara tidak langsung berpotensi menarik lebih ramai pelancong ke Temerloh yang terkenal dengan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah dan Dialan Lancang. SPRM telah menyerahkan satu perintah notis di bawah Seksyen 36-1-B Akta SPRM 2009 kepada Ahli Perniagaan Mirzan Mahathir untuk mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih dalam pegangannya. Aset sama ada dalam atau luar negara itu perlu diisytiharkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis dikeluarkan. Perintah itu tindakan lanjutan siasatan SPRM berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaannya yang melibatkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC. SPRM menafikan dakwaan di media sosial bahawa siasatan telah dijalankan ke atas Ketua Setiausaha Negara. Ketua Pesuruhjaya SPRM berkata, maklumat yang tular di media sosial berkaitan perkara itu adalah palsu dan boleh merosakkan nama Tan Sri Muhammad Zuki Ali. 3 individu dipercayai bertindak sebagai dalang kepada kartel perolehan melibatkan kerja-kerja pembinaan di sebuah kem TLDM bernilai lebih RM9 juta ditahan SPRM Johor. Pengarah SPRM Johor memaklumkan kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret Johor Bahru pagi ini untuk permohonan reman. 12 juta batang rokok putih dengan anggaran nilai termasuk duti berjumlah RM9.3 juta dirampas Jabatan Kastam. Rampasan susulan penahanan 2 kontena di Pelabuhan Utara, Pelabuhan Klang, Selangor pada 14 dan 29 Disember lepas. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah berkata, modus operandi kedua-dua sindiket adalah dengan mengikrar barangan dagangan secara tidak benar.
Polis membongkar satu sindiket pengedaran dadah jenis ganja dalam talian di Shah Alam, Selangor Ahad lepas. 4 individu ditahan bersama barang kes. Ketua Polis Daerah Shah Alam memaklumkan modus operandi sindiket dengan menghantar bekalan dadah kepada pelanggan menggunakan kurier selepas menerima pesanan melalui aplikasi Telegram. Kesemua suspek yang positif dadah direman 7 hari. Seorang warga emas didakwa di Mahkamah Magistrate Georgetown atas 3 pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan 3 kemalangan November tahun lepas. Tertuduh 76 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan itu di hadapan Magistrate Siti Nurul Suhaila Baharin. Mahkamah kemudian menetapkan 8 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula serta membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 bagi kesemua pertuduhan. Kapal peronda luar pesisir pertama OPV-1 yang dibina sepenuhnya di Malaysia secara rasmi memulakan pengoperasian pertamanya dengan melakukan pemantauan di kawasan perairan Sarawak, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan bermula semalam. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri berkata, kapal itu telah diserahkan kepada Maritim Malaysia sejak 2 Januari lepas. OPV-1 merupakan OPV kelima Maritim Malaysia yang beroperasi setakat ini selain kapal maritim KM Arau, KM Pekan, KM Langkawi dan KM Banggi. Satu jambatan kekal di kilometer 73 Seksyen 102 FT12 Lebuh Raya Kuantan Sekamat di Pekan Pahang bakal dibina. Keperluan bagi menggantikan jambatan beli yang dipasang berikutan jalan mendap 7 Januari lepas. Timbalan Menteri Kejaraya berkata jambatan melibatkan peruntukan 17 juta ringgit itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Kementerian Pendidikan akan menyegerakan permohonan peruntukan memperbaiki kemudahan dan infrastruktur daif di Sekolah Kebangsaan Darau di Kota Kinabalu, Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan berkata, tahun lepas sejumlah RM140,000 telah disalurkan bagi menaik taraf fasiliti di sekolah berkenaan. Bagi tahun ini pula, JPN Sabah telah mengemukakan peruntukan baharu dan bakal disalur secepat mungkin. Warga emas yang tinggal bersama anaknya di sebuah rumah daif di flat Taman Silibin Ipoh akan ditempatkan di institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menteri Besar Perak berkata, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kinta berjaya memujuk anak wanita itu, Erwan Dahari, 46 tahun, agar ibunya Miram Kadir, 77 tahun, dipindahkan ke institusi di bawah JKM. Tindakan undang-undang bakal dikenakan terhadap mana-mana individu yang tidak membenarkan anggota Jabatan Kesihatan Negeri Perak melakukan pemeriksaan di premis atau kediaman disyaki menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia, Kesihatan, Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak berkata, individu yang gagal mematuhi arahan berkenaan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Negeri Sembilan teruskan pemberian insentif galakan nelayan dengan peruntukan RM500,000. Inisiatif sejak 2022 itu bantu nelayan membeli kelengkapan, alatan dan baik pulih bot. Setiap nelayan terima bantuan antara RM5 hingga RM15,000. Usaha kerajaan negeri bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia itu ringankan beban penerima selain jamin bekalan makanan mencukupi. Orang ramai boleh menaiki Melaka River Cruise secara percuma bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang pada 20 Februari ini sempena pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Negara. Lebih 5,000 pengunjung disasar memanfaatkan perkhidmatan percuma itu disediakan di setiap 3 lokasi, masing-masing Jeti Mutiara Sungai Melaka, Taman Rempah dan Pengkalan Rama. 26 penjaja gerai singgang di Jalan Dewan Sultan Sulaiman 1 Kampung Baru akan berniaga di lokasi baharu iaitu Medan Selera Singgang Madani at Batu Bata, Titiwangsa. Kenyataan di BKL menyebut kerja-kerja meroboh deretan gerai di lokasi asal akan dilaksana pada 22 Januari ini. Di BKL telah mengeluarkan notis pemakluman pengosongan tapak itu sejak Oktober tahun lepas.
Raja Permaisuri Agong dianugerahkan Diploma Kehormat Seni Kraf Batik daripada Kraf Tangan Malaysia melalui Institut Kraf Negara. Penganugerahan disampaikan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya di Istana Negara. Diploma kehormat ini merupakan penganugerahan tertinggi IKN sebagai iktirafan kepada sumbangan dan jasa Raja Permaisuri Agong memartabatkan industri kraf negara, khususnya dalam bidang kraf tekstil batik. Sebagai tanda sokongan kepada aspirasi dan impian rakyat Palestin, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengajak rakyat Malaysia untuk bersama-sama menyertai kempen pengiriman poskad khas Palestin Merdeka. Poskad berkenaan boleh didapati di semua pejabat pos Malaysia atau menerusi laman sesawan rasmi Pos Malaysia Berhad bermula semalam. Bank Negara Malaysia BNM menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan video, hantaran atau mesej yang menyalahgunakan nama, logo atau nama pegawai kanannya. Masyarakat turut diingatkan BNM tidak mempromosikan mana-mana skim pelaburan. Pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP baharu bakal diputuskan segera. Perdana Menteri memaklumkan nama beberapa calon telah dikemukakan, namun perlu melalui beberapa proses untuk lantikan baharu. Jawatan berkenaan kini kosong susulan pelantikan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Keuangan 2 semasa rombakan Kabinet pada 12 Disember lepas. Pelaksanaan padu awal dapat meningkatkan keyakinan rakyat kepada keselamatan data dikongsikan melalui sistem pangkalan data utama. Ketua Perangkawan memaklumkan inisiatif terbaru itu akan diadakan secara berkala melibatkan lebih 1,000 kaunter di seluruh negara. Inisiatif berupaya memperkasa kefahaman serta kesedaran awam mengenai padu. Perbadanan Harta Intelek Malaysia sasar 5,000 pemilik harta intelek IP serta portal IPR Marketplace 2.0 bagi tempoh 4 bulan pertama. Pengerusi My IPO memaklumkan platform e-dagang yang dilengkapi dengan fungsi baharu itu memudahkan akses bagi menggalakkan lebih ramai pemilik IP khususnya dalam sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk memasarkan idea. Sekurang-kurangnya 9 maut di Iran akibat serangan peluru berpandu Pakistan. Jumlah itu termasuk 3 wanita, 4 kanak-kanak dan 2 lelaki. Bagaimanapun, Kementerian Luar mengesahkan kesemua mangsa bukan warga negara Iran. Serangan udara itu didakwa menyasarkan lokasi persembunyian pengganas di wilayah sempadan Tenggara Iran, Sistan Baluchistan. Iran mengecam serangan peluru berpandu Pakistan ke atas sebuah kawasan sempadan di tenggara negara itu semalam. Kementerian Luarnya telah memanggil kuasausaha kedutaan Pakistan untuk membantah serangan terbabit. Sementara itu, Kementerian Luar Pakistan pula menyatakan tindakan itu selaras dengan keselamatan dan kepentingan Pakistan. Angka korban di Gaza akibat serangan Zionis meningkat kepada 24,620 individu. Kementerian Kesihatan berkata 61,830 turut cedera sejak perang tercetus tahun lalu. Dalam serangan terbaru di Tulkarim, Tebing Barat, seorang maut. Kekejaman itu hanya sehari selepas 10 orang dibunuh di lokasi sama. Kebanyakan yang terbunuh merupakan orang awam. Gaza juga kini bergelut dengan penularan wabak hepatitis A akibat kesesakan di pusat perlindungan. Kementerian Kesihatan berkata keadaan mencabar yang dihadapi penduduk diburukkan lagi dengan kekurangan tandas dan kemudahan sanitasi. Ini menyumbang kepada pengumpulan sisa buangan berhampiran kemah yang didirikan. Kekurangan air bersih turut mengancam risiko kesihatan yang teruk. Majlis Keselamatan PBB UNSC akan mengadakan perbincangan mengenai Korea Utara pada minggu ini. Mesyuarat tertutup itu tumpu mengenai isu Korea Utara, perjanjian pengawalan senjata nuklear dan beberapa perkara lain. Korea Selatan bersama-sama Amerika Syarikat dan Jepun dikatakan telah meminta perbincangan itu diadakan. Ahad lepas, Pyongyang bertindak lancar peluru berpandu balistik. Bolivia menandatangani perjanjian pelaburan bernilai $90 juta bersama konsortium China CBC yang bagi pembinaan loji perintis pengekstrakan langsung litium, sumber utama peralihan kepada tenaga bersih. Perjanjian menyasarkan pengeluaran hingga 2,500 tan litium karbonat setahun, melibatkan 2 fasa yang akan bermula dengan loji perintis di Salar de Uyuni. Menurut Presiden Luis Arce, ini perjanjian kedua yang telah ditandatangani syarikat YLB milik Bolivia
bagi merancangkan lagi industri litium negara. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.